Umpam. Tang telah menyusu kan. Telah menyusu kan. Surat 15. Dah menyusu. Dan telah menyusu akan sallallahu alaihi wasallam. Muka surat apa Ustaz? 15. 15 kan? Kau tak sama. Oh, dia tak sama. Saya tanya lah. Ada tanda? Saya kitab saya tu tertinggal. Aku lupa. Kalau mendengari dan sekalian melakukan itu akan katakan seorang Itu muka surat apa? seorang yang artikan 15 tak tahu. Itu lah. Last kali kat situ lah tu. Tak nak. Tiba-tiba adalah engkau itu daripada mereka yang sangat ingkar. Situ lah. Kita tak masuk lagi lah. Bawah sini. Tu. Betul ke tak? Kalau Tak kat ada seorang macam tiba-tiba ada itu daripada mereka yang sangat ingkar. Itulah. Ni address itu. Saya cari tak jumpa. Rasa tak ni. Mesti habis. Jadi masa sebelum sekarang. Adakah engkau kata pada sekalian yang tersebut haram atau makruh atau harus ia padahal sekalian itu beberapa pekerjaan yang tidak ada tak? Muka surat tu mana tu? Atau engkau buat ini. Ya, adakah engkau kata pada sekalian tersebut haram atau makruh atau harus no? Oh, tang tu. Dah itu di sini kan ini. Dah itu sini ada maksudnya. Wa antan hadha ni. Ni sini. Wa antan hadha al-ashraf wa inda sima'ihi qiyaman sufufan aw jasiyan ala rahli. Tiba-tiba ada langkau. Dah di depan sikit ni tang ni. Kita bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جسيا على الركب. Tiba-tiba adalah engkau itu daripada mereka yang sangat ingkar, dan tiada berbahagia engkau dunia dan akhirat. Sebab itulah engkau ingkar akan sekalian pekerjaan yang bid'ah. Ini sambungan berkenaan dengan teguran dan nasihat daripada musannif kita ni bagi kaum ataupun kelompok yang menolak orang yang menyambut Maulid Nabi ni. Orang yang menolak ni mana orang bukan dari kalangan orang yang suada, orang yang berbahagia. Jadi dalam kelompok manusia ni ulama bahagi ada dua. Sama ada dia daripada kalangan suada ataupun daripada kalangan asqiya. Asqiya ni orang-orang yang celaka dan bernasib malang. Kalau suada, orang-orang yang berbahagia dan beruntung, yang dipilih. Dan di antara kaum yang dipilih ahli sunnah wal jamaah, semua ahli sunnah wal jamaah ni sepakat dan sebesar-besar nikmat yang sayogia sepatut disambut oleh umat, iaitu Maulid Nabi. Punca dia duduk di situ. Banyaklah dalil-dalil dalam kitab, khusus Imam Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti ada karang satu kitab bab berkenaan dengan adillah, dalil-dalil bagi menyambut Maulid Nabi ni. Ada satu kitab khusus. Ingat dulu Kuala Lumpur tak tahulah. Dari sini dulu Syekh Nudin baca tak tahu. Kitab Maulid kan, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam tu sedap Imam Suyuti buat mai. Imam Suyuti ni Imam Ahli Naqal gelarannya. Sebab alim ulama ni ada alimul aqal, alimul aqal, yang satu yang alimul naqal. Ilmu naqal ni Quran hadis. Tak ada manusia zaman tu yang alim dia melebihi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebab tu Imam Jalaluddin As-Suyuti kata daripada ufuk timur hingga ke barat, tolak golongan daripada para anbiya dan juga golongan daripada wali kutub, tidak ada manusia yang lebih alim daripada aku. Itu Imam Suyuti. Memang tu lah. Dan zaman dia zaman yang cukup gemilang ilmu lah, dalam 900 Hijrah lebih. Dia ada buat kitab kan, salah seorang daripada wali kutub iaitu Imam Suyuti. Yang alim sungguh Imam Suyuti ni. Kitab dia ni saja sebahagian ulama kata 600 jenis. Sebahagian ulama kata 1000 jenis karangan dia. Tak payah kita tengok banyaklah. Ambil satu karangan dia sudah kita itqan fi ulumil Quran, 3 juzuk tu pun singkat dah punya faham. Kita nak faham ibarat dia Syarhun Nuqayah, dia syarah bagi Imam Bulqini kitab Nuqayah. Imam Jalaluddin Suyuti karang syarah dia nama Syarhun Nuqayah yang membahaskan ulum Quran 17 ilmu. Dia buat main isi gitu lah. Lebih kurang 27 jilid ulum Quran. Satu kitab dia pun dia tekan sedap bahasan dia bab ulum Quran. Alim sungguh Suyuti ni. Dalam kitab dia ada satu karang kitab bab menyambut Maulid Nabi, adakah yang dianjurkan bid'ah atau sesat ataupun dianjurkan dan disarankan syarak. Terjemahan daripada kitab dia. Sedap bahasan dia dalam. Rujukan cari kitab. Saya terlupa dah kitab, tapi bahasan khusus bab Maulid. Kitab Lam'ah fi khususiyatil Jum'ah. Dia bahas bab berkenaan sembahyang sunat qabliyah Jumaat ni. Satu-satu tajuk ya. Jadi kitab. Imam Jalaluddin Suyuti ni orang yang suka. Kitab bab Imam Mahdi dia buat kitab Asin. Dia pakar suruh. Sebab alam kubur ni tengok dalam Syarhus Sudur. Dia bahas alam kubur, kitab lain tak bahas dia. Dia punya nakalan-nakalan dia punya fakta-fakta dia tu Jalaluddin Suyuti. Babalah kata gede besung. Ilmu dia memang sedap. Kalau boleh cari himpun kitab-kitab Imam Suyuti ni sedap. Punya hujah-hujah dia tu kemah. Ini bab-bab Maulid ni ambil sumber daripada situlah. Al-Hafiz Khatimatul Hufaz
digelar gelaran penutup bagi ulama yang menghafaz 100,000 hadis ke atas. Dia penutup, lepas pada tu tak ada lah manusia yang boleh hafal dulu tu. Tu hadis saja. Oh pelik. Syuti ni syarah kubra lah. Banyak kita hadis dah pun banyak. Dengan gelaran tu masuk sungguh. Nak murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Paling sungguh. Dia Syuti ni. Dia duduk di Palestin. Dia nak pergi buat umrah. Nak dia kata nak pergi naik apa tu kau? Pergi jalan kaki dah. Bila hari nak sampai hang nak pergi lah. Nak pergi jom. Pegang kepala bau tu. Pejam mata. Kata nak murid dia bilang 21 langkah buka-buka mata duduk depan Kaabah. Tu Imam Jalaluddin Suyuti lah. Ini kisah-kisah dia banyak dah. Dalam dah cerita. Kita ada sedap tu dalam tu. Boleh mengaji bab maulud ni. Dari segi adillahan nak bertujuh dengan puak-puak hak tolak ni. Buka Suyuti. Tujuh dah sedap. Dengan tu ada semua tu. Ayah kitab ni pas mana tak tahu. Kali tak kita susun cari tak jumpa. Tak tahu duduk celah mana. Dia ada kita ada mengaji kat Syainuddin tu. Sedap bahasan lah. Tengok situ lah. Ni golongan asyqiya, golongan dan golongan yang su'ada. Inna syaqi lada syaqiyul azali wa aqsuhu sa'idu lam tubaddali. Asyqiya itulah. Inna syaqi lada syaqiyul azali. Orang-orang yang celaka dan bernasib malang ni, orang-orang lagu ni ditentukan oleh Allah semenjak azali lagi. Dan semenjak azali lagi memang golongan-golongan begini dia akan menolak. Sebab tu ulama tu kadang-kadang golongan macam tu tak ada pun dia karang siap dah. Andainya ada golongan yang menolak, mereka berhujah. Dia tolong jawab Imam Ghazali pun. Kalau saya lepas tahu dah Allah buka dekat para awliya ni. Wa aqsuhu sa'idu lam tubaddali. Sebaliknya orang-orang yang berbahagia, orang yang soleh ni dan pun Allah tentukan semenjak azal ini kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah yang berbahagia dan beruntung besar. Ni geng-geng ni ahli sunnah wal jemaah. Mana ada ahli sunnah wal jemaah tolak. Dalil cukup kuat. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Tuhan cerita dekat Nabi Muhammad berkenaan dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni Allah Ta'ala suruh Nabi Musa cerita dekat umat dia berkenaan dengan mukjizat-mukjizat dia. Dan cerita berkenaan dengan Nabi-Nabi dulu. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Cerita pergi kat umat kamu, hai Musa, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ni. Apa nikmat-nikmat mukjizat yang Allah bagi kat tu. Tuhan perintah Nabi kita suruh cerita pula. Nabi Musa nak apa semua. Nabi dulu dengan Nabi kita mana afdal? Afdal Nabi Muhammad lagi. Jadi Nabi Muhammad tak payah cerita. Cerita hak ni dulu. Tu ahli sunnah jemaah ni akai dalil dia berlambak. Orang tak mau terima ni. Dah lepas lah. Dia akan bergas sempit dunia, sempit dada dia. Dia sempit dada, dunia yang luas pun dia akan merasa sempit. Wa daqat alaihimul ardu bima rahabat. Dada sempit. Macam sahabat Nabi yang ketinggalan daripada perang Tabuk. Balik Nabi pulau daripada 50 hari. Sempit dada. Sempit dada. Wa daqat alaihimul ardu bima rahabat. Walaupun duduk di bumi yang luas, tapi disebabkan Rasulullah tak mau berurusan. Rasulullah pulau main semayang bagi salam, Nabi tak jawab. Barulah tengok Nabi beralih kot lain. Hai, siapa tak susah hati? 50 hari 3 orang. Tu kata sempit dada. Nampak ni sempit dada. Tak boleh nak terima. Tu dia kata sini. Tiba-tiba adalah engkau itu daripada mereka yang sangat ingkar, yang bangkang tak mau nak terima. Dan tiada berbahagia engkau dunia. Dunia pun tak ada berkat. Ni antara dia salah satu tanda orang yang dapat kebaikan di dunia ni. Ni dia ada 7 kata Ibnu Mas'ud. Ni cerita dalam tafsir-tafsir banyak. Tanda Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksud fid dunya hasanah? Ni salah satu. Ibnu Mas'ud kata ada 7 tanda. Orang yang dapat berbahagia ni dia atas manhaj yang sihah, jalanan yang sebenar, jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak ada ni,
tanda dia tidak mendapat kebahagiaan di dunia. Akhirat cool lebih lagi lah. Dunia pun tak dapat dah khair. Hasanah pun tak dapat. Ni orang macam ni lah. Dunia pun tak ada keberkatan, hidup tak ada berkat, umur tak ada berkat, keluarga tak ada berkat, harta tak ada berkat. Buat apa? Tak ada bahagia. Hidup dunia tak bahagia. Saadah di dunia tu tak ada. Dan akhirat lagi tak ada. Doa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia kata orang yang tak bahagia, orang celaka ni lah. Sebab itulah engkau ingkar akan segala pekerjaan yang bid'ah. Bukan semua bid'ah tu kita tak boleh buat. Ni yang ulama dah bahas dari segi mantik tu. Al-bid'atu bid'atani, bid'atun hasanatun wa bid'atun zamimatun ay sayyi'atun. Imam Syafi'i kata bid'ah ni ada dua. Man sanna sunnatan hasanatan. Tu daripada hadis tu. Orang yang merintis, terjemah bahasa baru sikit. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis satu kebaikan. Sebelum zaman tu tak ada orang baik. Tapi benda tu kebaikan. Tidak, Nabi tak kata gitu. Tak payah buat hal lain. Banyak benda-benda kebaikan hari ni yang mana dulu tak ada orang buat. Tambah zaman Nabi dulu mana ada penulisan Quran, Nabi larang. Mula penulisan hujung zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Waktu dalam perang banyak para sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid. Yang mana sahabat-sahabat tu penghafal Quran. Sayyidina Umar tengok situasi itu, dia pergi buat satu cadangan dekat Sayyidina Abu Bakar. Kata, wahai Khalifah Rasulullah, dalam peperangan yang berlaku baru-baru ni, ramai di kalangan sahabat kita yang hafaz Quran yang meninggal. Saya bimbang, seandainya berterusan keadaan begitu, Quran tidak akan sampai kepada umat belakang ni. Macam mana Khalifah kita buat penulisan Quran sebagai ada satu catatan kan? Abu Bakar kata, Nabi tak buat umat ni. Umar kata, payah tuan ni balik kan. Pi pula kali yang kedua pun Sayyidina Abu Bakar jawab gitu. Masuk kali yang ketiga, baru Sayyidina Abu Bakar kata, tu ni panggil tu buat bid'ah. Baik tak bid'ah tu? Duk tunggu, kalau tak baik kita tak erti Quran lah. Dalam duk ada baca depan macam silap ke kan. Sama ulama dulu min sadri ila sadri. Kalau kita mengaji sejarah ulama hadis ini, penulisan tu sebagai catatan kita taruh lah. Ilmu kan min sadri ila sadri. Al-Imam Syafi'i tak karang kitab. Yang mengarang kita anak murid dah. Dia duduk sini lah. Kan dada dah. Semua ni nak murid buat catatan. Yang paling banyak anak murid dia yang Imam Syafi'i yang kata, ilmu aku tersebar melalui kamu wahai Muzani. Wah, anak murid dia ni ramai kan. Bukan anak murid Imam Syafi'i ni yang buat penulisan imla'u alayya syekhi, amla'u alayya syekhi. Lepas tulis ilmu yang dihamburkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan boleh faham tu. Minas sadri ila sadri. Zaman penghujung yang buat lagu tu Syekh Amin Kutubi. Tapi Saleh kata Syekh Amin Kutubi kawat kita. Duduk dalam dada dia. Duduk. Nak buat baca kitab dia tu. Habis dia syarah. Baba Ahmad Mawi kata Syekh Amin Kutubi tawak kitab, tapi sekali dia syarah, alhamdulillah 27 lapis. Baba Ahmad catatan. Tanya baba ngaji Syekh Amin mana? Bapa kata ahli sungguh. Aling mana bapa? Abang mengaji kat dia ada hurai alhamdulillah 25 27 lapis dia. Basi nasi bapa masuk di rumah. Lama dulu min sadri ila sadri. Mana ada lah zaman kita ni kan. Kita tolong baca pun tak apa. Tak ada ilmu lama dulu apa ni guru. Macam-macam janji ni orang apa deh kan. Orang tua dulu boleh kan kata tok guru kan. Orang tua kampung pompa. Lah kita apa depan belakang lupa. Apa belakang depan lupa. Lelah tak apa terus. Tinggal gitu. Ya ada duduk kajian duk ni tu ingat dia juga. Main lama-lama lupa. Orang kampung ya apa. Lah orang apa kata tok guru lah. Kan. Dah dulu ni tarik kambing lembu kat tengah padang. Beza zaman kita ni.
Cerita bab-bab lagu tu. Ilmu bid'ah tu banyak. Tak ada zaman Rasulullah, tak ada zaman sahabat, zaman belakang tak. Zaman sistem pengsisteman pentadbiran zaman siapa? Tak zaman Rasulullah. Zaman Sayyidina Umar. Dalam tarikh Islam disebut zaman Sayyidina Abu Bakar tak banyak perubahan. Zaman Sayyidina Umar sebab Sayyidina Umar merintah lama. Dia kuat kuasa dengan semua tentera dia senarai. Buat buku dewan tentera. Sistem pentadbiran. Pertanian dia buat sistem pengairan. Buat bersistem Sayyidina Umar. Tengok dalam tarikh Islam berapa puluh pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sedangkan benda tu tak dibuat di zaman Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Banyak orang lain contoh bab bid'ah ni tu dia. Satu zaman ke satu zaman. Penulisan hadis sekali pun bid'ah. Kita duk tahu kitab ni bid'ah, kitab ni bid'ah. Nanu bid'ah. Hadis sendiri bid'ah. Zaman sahabat siapa yang tulis kitab? Tak ada siapa tulis. Penulisan hadis yang pertama berlaku zaman Umar bin Abdul Aziz. Tahun 98, 99 Hijrah. Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tahun 10. Hampir 80 tahun lebih. Allah wafat, baru penulisan Quran. Dalam kitab Raf'ul Astar, Syekh Muhammad Hasan Masyak ni ditulis itu. Waktu Umar bin Aziz nak murid dia, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Macam mana tu guru? Hasil daripada rintisan Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia menghimpunkan ulama-ulama hadis, kemudian dia buat pembukuan. Tulisan agar supaya hadis ini tidak hilang dan lupus di telan zaman. Wa durusul ulum, dia kata habis ilmu hadis ni kalau tak tulis. Saki-baki yang ditulis dalam kitab-kitab ni bukan ke semua hadis. Banyak lagi hadis-hadis yang luput dalam dada para ulama. Penulisan Quran banyak mana? Sunan Sitah ada 60,000 hadis, tak ada. Bukhari sendiri baru 78,000. Muslim pun lebih kurang sekitar 7,000 lebih. Abu Daud pun dalam 7,000 lebih tu. Campak Sunan Sitah 40,000 pun tak lepas. Baru 40,000. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal 46,000 hadis. Baru dah 80,000, 90,000. Mana lagi hadis? Tu kata habis. Kan? Ya Sunan Sitah baca Al-Ma'in mencekang nak dengar. Kena kita kafa'an. Tak lah. Habis ilmu semakin habis. Bid'ah lah. Kan? Bid'ah lah. Allah buat hadis. Anak-anak kan. Mustalah hadis lagi bid'ah. Kan hadis sahih. Tanya ni hadis sahih ke tak? Bid'ah dalalah. Zaman Rasulullah mana ada hadis sahih, hadis dhaif? Mereka pandai tahu kita kan. Bid'ah tak bid'ah tanya mereka. Ambil tahu lah tu sahih, hasan, dhaif apa semua. Tu Imam Tirmizi yang mengistilahkan hadis itu. Sebelum Imam Tirmizi hadis hanya ada dua. Ada hadis sahih, yang kedua hadis dhaif. Hadis hasan tak ada. Zaman Imam Tirmizi, Abu Sarah At-Tirmizi, pengarang Sunan Tirmizi, zaman dia baru dia ijtihad terbit satu lagi hadis, dia panggil hadis hasan. Zaman Imam Bukhari tak ada istilah hadis hasan. Zaman dia lah juga pasal dia nak murid Bukhari kan. Zaman sebelum tu Imam Abdul Razak, Musannaf Imam Razak Ibnu Abi Syaibah, semua zaman wali. Kan ulama-ulama hadis berlama-lama di zaman tu. Lagi ramai lagi. Tak ada yang istilah sebagai hadis hasan. Saya pada tanya hadis ni status hadis. Cukup terbakar ni dalam tengah status hadis. Nak reti hadis sangat kan. Ambil sudah ulama bawa sudah. Imam Ibn Shihab Zuhri, Imam Sulaiman A'mash ke Imam Abdul Razak, dia sendiri sebut, dia kata berapa banyak hadis yang disangka hadis itu hadis dhaif, tapi sebenarnya adalah hadis itu hadis yang sahih. Sebab tu ulama ni cukup cermat dalam hadis. Tapi kena jalan hati-hati ya ulama hadisin. Yang ikut jalan lepas boleh juga. Cara depa daripada definisi depa. Tang tu tak bid'ah lah. Tanya status hadis tu bid'ah sah. Kan? Setelah hadis tu bid'ah. Tak apa pun. Had depa nak ni kan. Had depa kena atas kepala depa tak mahu tu. Kata ulama dah susun bid'ah ni dua, bid'ah hasanah. Benda tu tak ada zaman Rasulullah, tapi benda yang baik. Kan tak jadi kesalahan, maka Nabi anjur pula. Tu dalam satu hadis. Nabi tak ajak, tapi para sahabat pandai-pandai reka. Sayyidina Bilal sendiri pun ambil ayat sembahyang, setiap kali tak ada ayat sembahyang dan sembahyang nak wudu, kan Nabi suruh pun. Tapi Nabi mengiktiraf di situ isyarat Rasulullah. Benda-benda yang baik ni buat.
Dalam satu hadis kata, Nabi tak nak ajak doa tu. Tapi Nabi dengar seorang sahabat baca. Nabi jadi imam, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba Nabi dengar seorang sahabat, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Habis sembahyang Nabi kata, man yaqulu zalika anifan. Siapa hak baca lagu tu tak sah ni? Sahabat semua. Siapa tak angkat tangan? Kan? Nabi ulang kali yang kedua, tak ada angkat tangan. Nabi kata, aku melihat lebih sekitar 400 ke 700 para malaikat berebut-rebut menghimpun dan mengambil pahala untuk dibawa ke langit. Dia angkat tangan, saya Rasulullah. Abang kata apa? Rasulullah kajak. Kan? Atau para sahabat ni benar baik. Kan? Banyaklah isyarat-isyarat Rasulullah ni. Dia agama ni bukan mafhum mantuq, mafhum mukhalafah mutabaqah ya. Dia ada yang dia ambil sempena daripada rumuz, kan? Ada yang dipanggil tafsir bil isyarah. Tafsir sendiri pun banyak. Ada tafsir ma'ani, ada tafsir balaghah, ada tafsir bil riwayah, ada tafsir dengan rumus, ada tafsir bil isyarah. Tapi kita tak faham. Kita bukan ahli dia. Nak faham macam mana? Sebab tu Syekh radhiyallahu Dahlawi kata pemahaman ilmu ini dibahagi kepada empat poinkat. Kita ni hanya mengetahui lafaz makna-makna yang tak halusi sahaja. Itu dipanggil ilmu kulit. Atas sikit pada tu ilmu isi, orang yang mampu untuk memahami ma'ani Quran. Itu dipanggil ilmu isi. Atas lagi daripada tu ilmu yang difahami istinbat. Istinbat ni boleh istinbat hukum macam a'immah mujtahidin. Tinggi daripada tu lagi dia panggil asrarul ulum. Orang yang mengetahui rahsia ilmu. Ni yang boleh faham tafsir bil rumus, tafsir bil isyarah. Sufi-sufi punya kan. Tapi dia patutlah aku sufi ni. Habis peluang apa tak ada. Jadi macam tulah ni ulama-ulama ni lagilah. Jadi sufi-sufi ni boleh dikatakan hampir belakang muhaddisin. Depa pula fuqaha lagi. Ilmu depa ni meliputi masuk belakang. Tu tak jadi selaru. Habis tu. Ya dia pun betiak habis tu, kita pun habis tu. Kena betiak juga kan. Geram juga. Maka menghantar oleh Sayyidatina Aminah akan anaknya penghulu Sayyidil Mursalin, padahal baginya itu cahaya yang cemerlang. Menghantar itu meletaklah selepas daripada dilahirkan Nabi kita, lalu Siti Aminah letak tu mana tu Guru Salesik kata letak buh dalam talam tu, lapik dengan kain hijau. Tu guru kan kalau maulud nak sungguh tu. Dulu bukan ada bekas, kita boleh lah buh dengan tu lah tilam kan. Dulu cari pisat Suwaibah ada apa, ada hamba seorang kan, hamba Ummu Aiman kan, hamba Abdullah ayah Nabi lah. Lepas tu Sayyidina Abdullah nak pergi ke Madinah biziarah kabilah Najariyah kan, adik beradik belah tuk dia. Abdul Muttalib ni nikah dah kan. Abdul Muttalib, Abdul Manaf tu dia nikah dengan orang bangsa kabilah Najariyah, dapat anak Abdul Muttalib tu. Jadi mak Abdul Muttalib kan belah tuk dan nenek Nabi kita lah. Kalau sebelah Abdullah ni tuk lah. Nabi sana lah. Aminah kata nak pergi ke mana, aku baru mengandung ni, bukan boleh nak buat kerja berat lagi. Dia kata teringat sungguh nak pergi ziarah dia beradik sana ni. Kalau nak pergi juga, dia kata nak pergi juga, tak apalah, tinggallah seorang abang-abang tolong aku ni. Dia tinggal hamba dia seorang nama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni yang Nabi bagi kahwin dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Dapat seorang anak nama Usamah bin Zaid tu. Cerita dalam bab-bab salah silah mereka ni. Ummu Aiman tu duk tolong tu. Nombor anak apa ni Ummu Aiman. Pergi cari, dia kata pergi cari saya Ummu Aiman nak buah apa ni. Dah lah dah beranak keluar mai kan. Nak buah teh apa? Bukan duduk riba tak ngerti. Ambil Nabi kita. Pergi bekas tu kita ada talam tu, tarik kat talam tu. Tak buat lapik kain hijau, angkat Rasulullah ni. Tak dah tu. Ni dia contoh ni. Menghantar oleh Sayyidatina Aminah
akan anaknya. Siapa anaknya? Abah Dahlan, penghulu Sayyidil Mursalin. Padahal waktu dia hantar ataupun dia letakkan anak dia tu, bagi penghulu Sayyidil Mursalin ni cahaya yang cermelang, ia bercahaya-cahaya. Ni yang kata Arab jadi bengong pada hari tu. Sebab kebiasaan dia, matahari terbit barulah cerah bumi Mekah tu. Tapi hari tu pukul 5 cerah benderang, cerah daripada matahari lagi. Harap kata pasal apa ni, duduk tak duduk hari ni cerah dah ni. Belum sebelum ni habis subuh kan, sampai naik matahari baru nak kuih cerah. Ni cerah awal ni. Cahaya yang begitu cemerlang. Cahaya Rasulullah tu. Kan, sampai Arab jadi bengong, bangkit cari. Rumah tu dah. Tapi mak dia ni pandai, orang Arab ni. Anak kalau pelik-pelik, apa kan bagi orang tengok. Kunci pintu, mak dia kata Umar Aiman kunci siap-siap. Kunci pintu, pakat duk tolak buka. Tak buka. Arab ni kalau anak-anak cucu mereka ni pelik-pelik, lagi keluarga terdekat tak tengok, mereka tak pergi orang tengok. Kalau kita sama-sama pelik, pernah buat Facebook. Viral terus. Tak dah seminggu kan. Dia penuh buat video tu. TikTok semua masuk kan. Kita orang Melayu tak sama. Arab kalau anak pelik tak bagi, adik-beradik dekat. Mai Tok Wan mana Tok Wan, cari Tok Wan tu yang belum tolik duduk tengah tawah. Lepas tu pergi cari habis pak-pak menekan ada. Pergi habaq kata ni Aminah beranak dah, budak pelik ni, budak pelik. Habis adik-beradik tengok baru boleh orang lain tengok. Kita tak ada tak ada berapa hari Facebook tahu dulu kan. Kawan telefon tak pergi tengok awak. Ni masuk Facebook, masuk dah. Kita hari ni tak tahu. Macam-macam. Pelik lah. Tu yang kata Arab ni terbit cahaya. Kata bersinar sungguh. Itu yang cahaya terbit tu mak dia kata, nak kena tudung budak ni. Itu yang cari-cari main payuk tembaga. Tak ada benda nak tudung. Kan, cari pergi cari main, hampir tengok kau dapur. Cari pergi cari main. Payuk tembaga terbayang tu salah sikit. Heret tu kerek. Tutup tak mau bagi cahaya ni. Depa duk tengok lalu asak nak masuk rumah. Benda pelik kan. Kata pelik. Tak ada lagi orang Arab beranak jadi masa ni. Cahaya apa ni? Ni rumah Aminah ni. Dia pakat serbu lengkong penuh. Duk tolak nak masuk. Cahaya duk terbit. Ni Rasulullah ni. Dan padahal bersih ia nazifan. Wajah duk gelap. Nazifan makhtunan madhunan makhulatal ain. Nabi beranak lah, ciri-ciri Nabi beranak. Bersih ia daripada barang yang kotor-kotor ia. Barang hissi tu kan, kotoran hissi dia panggil. Kotoran hissi ni Rasulullah keluar dalam keadaan nazifan, bersih. Mana ada satu budak dalam dunia ni yang beranak bersih. Kita kena keluar berlemah dengan ayat ketuban, beranak dengan darah. Rasulullah dah keluar dalam keadaan bersih, isyarat bersih Rasulullah luaran serta dalaman. Bersih dia panggil keji ni, keji hissi dengan keji maknawi. Maknawi ni dalaman, gangguan dalaman pun tak ada. Kita dua-dua tak ada. Sebab tu kita ni nak bagi elok balik azan tu tu dia panggil kekejian dalaman, gangguan. Sebab tu budak-budak kan, bila kata terbit beranak, apa tindakan kita selaku bapa ataupun waris terdekat kepada budak tadi ni? Kita akan ambil, kita akan azan dulu azan di telinga kanan dan qamah di telinga kiri. Azan belah kanan tu baca inna anzalna sekali, lepas pada azan lah. Kemudian baca qul huwallahu sekali. Belah kiri qomat sekali, lepas tu baca inna anzalna 3 kali. Insya-Allah para ulama sebut budak ini tidak akan diganggu oleh Ummu Sufyan. Ummu Sufyan ni bunyian lah. Tu kekejian kotoran maknawi. Kita nak kenal lagu tu Rasulullah tak masuk ampiak dah. Ni cerita dalam kitab Tok Haji Bakar. Waktu Rasulullah nak dilahirkan, Iblis main nak kacau. Tok Haji Bakar kata Allah mengorder Jibril. Mengorder ni Allah
pesan kat Jibril. Jibril pipi tu, Jibril sepak iblis tu, pelanting pi Najdi tu. Dan kita tu je kat Palestin. Al-Hafiz Ibnu Dihiyah sebut, bukan ulama-ulama kisah dongeng. Al-Hafiz Ibnu Dihiyah, muhaddisin terkenal. Ulama ni dia takkan sebut lagi, depa cermat dalam bab hukum kan. Depa hafiz hafal ratus ribu hadis. Tu je bakal nakal kalam tu. Nak main iblis nak kacau. Tu yang dia kata bersih kan daripada kotor-kotor kotor hisi pembersih, kotor makna gangguan, benar-benar tak elok hak mak. Jibril tendang. Dia bakal Palestin kata dia sepak iblis tu, lepas Najdi tu. Najdi lah tempat lah. Tempat Muhammad Abdul Wahab kan. Nabi, para sahabat nak balik dekat Maya Rasulullah, doakanlah tempat kami supaya diberkahi dan mendapat apa semua ni, maghfirah lah Allah tak. Mai satu sahabat dia tak. 3 kali dia minta, Nabi tolak. Nabi kata kerana akan di situ terbitnya 2 tanduk syaitan. Ulama kaji tengok rupanya ni dia tempat mana Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Rasulullah tak doa berkat bumi tu. Dan Sahih Bukhari ada tu. Kan? Allah tengok dia ni. Bodoh pak arak ni. Dan kata dia balah cukup marah. Tu punca. Gangguan. Iblis mana kacau. Dia nak bagi rosak akal. Kalau kita tak buat amalan peninding itu, siaplah anak tu boleh rosak akal. Dan Allah tak anak kita ni rosak akal kecuali ada gangguan. Gangguan ni punca iblis. Wa syarikhum fil amwali wal aulad. Dia akan kacau soal harta, makan minum kita, sehingga dalam bab anak pun iblis akan kacau. Tu yang Tok Bakar sebut dalam kitab dia, Nurus Safa. Kan? Nurus Safa Tok Bakar Palestin fi akhbari Mustafa. Tasyirah lah. Penyang dah ni sikit, sedap tak tu. Tok Bakar ni suka ambil nakal pelik-pelik. Kan? Dia ambil dalam tabaqat Ibnu Sa'ad. Orang lain Ibnu Hisham, dari Ibnu Hisham dia tak ambil. Dia ambil guru Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad. Tapi tabaqat Ibnu Sa'ad tu dia 40 jilid lah. Dada dia cabut perak. Oh no, dia bakar Palestin. Pakar semua dia, sirah. Tapi dalam tu Allah mengorder Jibril. Lalu Jibril menyepak dia dan sepak tu, Jibril pun menendang Jibril. Ni waktu Rasulullah mana dia bakar Palestin ni hitam. Tu bersih Rasulullah ni tanpa sebarang iblis tak boleh masuk dekat. Tak boleh masuk dekat. Tubuh badan luaran Nabi pun bersih. Bersih sungguh, harum. Dan Rasulullah ni nazif, dah lah bersih, harum, bersih semua. Tidak bekas Rasulullah tidak tu bau wangi. Bau wangi. Ada sahabat cerita bab Asad dalam Jawah Maknun, dia kata ada sahabat yang sakit perut minta Rasulullah usap. Perut dia sakit perut, hilang sakit perut tu, dia kata sampai Rasulullah wafat lama dah. Hari sahabat tu wafat, sahabat dia pergi cium berkah di situ, masih kewangian Rasulullah masih dekat lagi. Punah. Tu yang kata nazifan tu. Bersih sungguh, dah bersih, harum pula. Dan telah berkhatan ia Sayyidin Mursalin tu. Makhtunan, siap khatan. Kalau Nabi-Nabi lain khilaf ulama, Nabi Ibrahim khilaf. Nabi Ibrahim ni sebagai ulama kata dia masuk khatan juga masa besar. Sebagai ulama kata makhtunan juga. Ada khilaf tapi Rasulullah tak. Makhtunan ni siap masuk jawi ya. Masa kita siap masuk jawi, makhtunan. Dan terpotong pusat, tali pusat pun terpotong siap dah. Dia panggil irhas ni, kejadian luar biasa yang berlaku pada tubuh seorang Nabi, tapi sebelum dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Irhas, memperkuatkan dakwaan dia nanti jadi Rasul. Allah pelihara sampai tahu tu. Mana ada mualim macam tu. Dan sudah berminyak badannya, madhunan. Madhunan ni berminyak badan Rasulullah. Bersih, bau harum. Dan kalah daripada kasturi lagi. Dan bercelak dua matanya ni, indahnya dua pasang mata Nabi. Mata bercelak ni segak. Makhulatul ain. Sebab tu dalam bab kuhlun, bab bercelak ni dalam Syama'il ada bahas.
daripada batu ismit. Nabi kata, bercelaklah oleh kamu dengan ismit. Ulama yang buat amal tu, sejarah tu guru cerita, mereka yang berjemaah dia nak pakai celak ni malam lah, siang tu kan. Celak malam ni, mata kita ni terang tak kelabu. Sampai tu guru kata ada setengah ulama ni tengok bintang waktu siang nampak. Siang tengok bintang nampak lah, tengok tu malam rabun pun nampak kan. Ni waktu siang nampak bintang. Dia cerah biji mata. Dia pandangan kita jauh tak jauh tengok keterangan mata kita. Mata kita terang boleh pergi jauh. Kalau orang rabun tak kat tu ya, pergi depan tu tak tahu lah dia jadi tu orang. Cak Dameh kata, dia mata ni dengan hati ni serupa dengan power lampu. Kalau power lampu tu jenis suluh je, kita torchlight kecil dekat tu je. Kalau torchlight besar, dia suluh lagi jauh. Kalau spotlight, jauh. Kan? Jadi kita power korang. Dua abang kata hang muhung, bukan pasal dia muhung, hang suluh tak nampak. Kan? Nah, spotlight, pum, berapa batu pun nampak. Para awliya tu yang nampak habis tu kan. Kita nampak ke depan ni perkabun dah. Ni power mata. Tak nampak. Mata ni terang lah. Kalau terang ni sebuah ni lah, sebuah luaran ni pakai batu ismit. Ismit ni Mekah lah. Celak. Nak tidur 3 kali tarik. Ada dalam Syama'il Muhammadiyah tu ada nampak bercelak Rasulullah. Tidak. InsyaAllah mata terang. Banyaklah kaifiat mata terang tu. Ini fadilat ni. Ni bercelak ni semula jadi Rasulullah ni. Kan mata dia memang semula jadi dah bercelak. Maqulatul ain, hal keadaan bercelak kedua belah mata Nabi ni. Segak semua. Di dalam Syama'il cerita panjang bab rupa para Rasulullah. Hadis yang Sayyidina Ali cerita panjang lebar. Ciri-ciri ulama tafsir. Isyarat daripada Nabi lagu ni apa maksud. Setiap inci daripada ujung kepala Rasulullah sampai ujung kaki, ulama cerita apa makna tersirat. Oh sedap bahasan syarah Syama'il. Tak, dia ada syarah yang kecil, ada syarah pertengahan, ada syarah yang panjang lebar. Ada Syama'il ni. Dulunya kita baca syarah pertengahan tak sengah lah. Kalau ambil syarah syarah yang panjang lebar, satu hadis tu boleh lah nak goreng kan, dia goreng naik hangit. Boleh puan tu ada syarah tu, ada syarah makna isyari tersirat Rasulullah pasal apa tu kan. Ni cerita fadilat ada. Wa yamshi ka'annahu yanhatu min sababin, Nabi berjalan keadaan Nabi seolah-olah menuruni suatu benda yang curam. Ada apa isyarat di situ? Cerita dalam prinsip Nabi pentadbiran pasal isyarat tang jalan. Tu orang tua dulu tengok hang mengkit jalan. Ngarut hang ni. Nampak. Tu ilmu warisan tu. Kita dah tak faham bid'ah, dalalah, finnar, dah tak erti kan. Ilmu tu guru dulu tu tengok jalan. Ada ustaz saya seorang. Dia tak pi 2-30 tahun lah semua tu guru tu. Dia pipi dia tua lah tu ni, mata pun tak apa nampak lah. Nak tahu orang telinga pun tak apa ni. Siapa dia ni? Cah mengkit jalan lah. Mengkit jalan. Sah hang lain lah. Punya teror sementara tu lah kita pergi jalan, pergi balik. Siapa dia lah dia ni? Kita aku tu dia tengok jalan. Sah hang. Boleh teka tu ni. Tu dia kata tu dia setiap tindakan tubuh badan kita Allah buat ni ada maksud. Lepas tu Allah buat berbeza-beza watak tubuh badan kita. Dia ada syarat maksudnya. Orang dulu tengok-tengok hanya duk kawal lah dengan dia tu. Awak tak long tu salah. Kenal itu sudah. Lepas tengok dia tahu lah kan. Ambil ni ambil tahu mana dan Syama'il. Lepas tu Sayyidina Umar dia tengok gitu, tengok jalan hang boleh kan. Sayyidina Umar jadi khalifah Islam, cara dia nak memilih tentera dia suruh jalan. Hang jalan mai ni tahan tak ni sembang yang terah menakut baik. Sayyidina Umar
Dari mana cerita dalam sejarah Islam ni? Tu ilmu nak baca tu ilmu. Lepas nak kata bidah. Sahabat tu. Amat datang ngaji hadis lah. Sayyidina Umar dia panggil seorang, okey, siapa nak masuk tentera pergi perang ni? Zaman Sayyidina Umar lah peperangan yang paling banyak. Keluasan penjajahan Islam tu kapak pun bersiung. Kan sampai Afrika mana sampai tu. Paling besar jajahan Islam. Sayyidina Umar. Dia pemilihan tentera dia suruh jalan. Jalan meh. Dia tengok jalan meh tu dia boleh tahu. Hang ni 2 kali tetak tuang kan. Dia boleh tahu. Aduh, tembak dia tu. Tak pegang pedang. Boleh tengok orang tak pergi dia tegur stand lah. Itu ilmu Islam lah. Biar untuk guru dia tak dah. Cerita lah kan. Dia ada isyarat jalan tu. Habis tu guru hak mahak kita habis. Kita masuk pergi rumah lepas pelan jalan. Lepas tu kata hang jijak aku tahu dah hang A sampai Z ni lah. Jalan terus aku tu. Aduh. Ada satu budak tu saya ada. Pak dia buat pi. Ketegak piang. Kan? Dia main duduk sampai tu sengap. Lepas tu kata, Tok Su tengok telinga hang, Tok Su tahu. Telinga besar lagu ni. Ketegak Senyap budak tu kata. Pak dia kata, Pak Su, habaq apa kamu ikut? Pak Su kata, aku tengok telinga pun aku tahu. Itu yang kita masuk rumah Tok Guru ni nak lindung muka, tak lindung muka jadi lagu tu kan. Tengok kita masuk. Yalah ilmu Tok Guru. Tengok kita masuk tu dia boleh tahu. Ni ilmu ni. Sebab tu duk cerita pasal badan Nabi lagu ni kan. Badan Nabi, tangan Rasulullah, jarak mata dengan dia. Siapa ulama nak cerita gitu? Kita tak apa nak faham. Abang serak sudah kan. Kita hanya tu lah. Ilmu tu tak ada. Tu cerita bab kelahiran Nabi lah, lebih-lebih kurang kan. Kemudian menyebut akan dia oleh seorang perempuan yang bernama dengan Ummu Syifa. Ni cerita dia sentuh berkenaan dengan orang yang sebut yang ni Tok Bidah lah. Jadi waktu Siti Aminah ni duk berasa sakit kan. Dia panggil makhad wa akhazatil makhad. Apabila mengenailah Aminah akan makhad. Apa makhad? Sakit nak beranak. Dia ada tanda dia kan. Ni ilmu bidah lah. Lemak-lemak dulu pakar ilmu bidah ni kan. Pasal sakit gerak lagu ni nak beranak dah kan. Sebab dulu kan kalau bahasa lagu ni kita hancur-hancur hampir tanya long hang penderah kita pergi kan. Long dia sakit lagu ni lagu mana dia sakit? Abang-abang. Tak lagi Esok lepas lohok enggak kan. Orang tahu dulu. Ilmu. Saya tahu zaman tu saya dan orang tua kan. Hampir pergi abang kata mak sakit guni. Nak beranak lagi tak dia. Tanya. Dia mak sakit lagu mana tu? Dia ni. Abang. Tak apa malah ni tak beranak lagi. Tak beranak ke apa? Kan? Kok kita kata buat latah beranak lah. Ilmu dah dasar ilmu. Ini. Jadi mak Nabi pun tahu dah. Dalam Mekah ni yang paling pakar ilmu bidah ni Ummu Syifa. Kan? Sebab tu dia cari Ummu Syifa. Kan? Satu lagi Abdul Rahman bin Auf ni pun salah silah dia bertemu nenek yang keberapa tu dengan Rasulullah ke. Kan? Ada sangkutan kan, tapi orang panggil apa? Bau-bau bacang lah kan. Ikut dia adik Abdul Rahman bin Auf. Ni mak dia kan, Ummu Syifa kan. Mana ni? Kemudian menyebut bukan menyebut tu, menyambut tu. Menyambut akan dia akan penghulu Sayyidil Mursalin tu oleh seorang perempuan yang bernama dengan Ummu Syifa. Kan Ummu Syifa gelarannya. Ibu menyembuhkan. Gelarannya nama sebenar tak ingat. Kan tengok tu kena tengok Imam Zubair dia panggil ilmu, orang panggil ulama yang pakar dalam ilmu bab nasab ni. Dia ada ulama pakar sejarah. Dia ada satu lagi ilmu ulama yang pakar berkaitan hal ihwal nasab. Nama nasab ni Imam Zubair. Imam Zubair dalam Mawahib Laduniyah tu ada cerita. Kan kealiman Imam Zubair ni. Mawahib Laduniyah Imam Qustulani. Cerita bab ni Nabi beli kita tu. Ini panjang gitulah. Lebih kurang 4 jilid tu. Sedap bahasa Imam Qustulani. Dan nak baca Syama'il ambil dalam tu.
Imam Al-Qustulani, dia yang mengarang kitab Khususiyati Rasul. Dalam tu dia cerita khusus bab Nabi 4 jilid. Baik itu dah. Tentang Arab. Itu cerita sedap. Kan? Dia cerita sejarah ulama bab ilmu nasab apa semua. Semua panggil baca macam baca. Kan? Baca ambil beberapa minggu duduk baris tu juga. Kan? Bukan kita nak tu tidak nak abang. Ilmu para ulama. Ada tapi dia cerita tak? Nabi mengkit-mengkit beranak-beranak Nabi dalam keadaan bangun. Kan? Nabi tak dalam tu beranak-beranak tak tu mengkit-mengkit. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Nabi dengar daripada ke langit. Kalau Nabi Musa memperakui tauhidnya dengan maqal, tetapi Nabi menunjuk tanda dengan fi'al. Nabi Musa kata inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyah. Kan? Saya ni hamba Allah, bukan anak Tuhan. Kan? Atani al-kitab, Allah akan berikan kepada aku ini kitab. Wa ja'alani nabiyyah, Allah menjadikan aku seorang nabi. Tapi Nabi Muhammad menunjuk tanda ubudiyah dia melalui fi'al. Lebih hebat lagi daripada maqal. Maqal ni cakap. Fi'al ni Nabi Musa perakui mulut, Nabi kita mangkit mengasalkan Allah terus. Ni kata maqam. Dia pengen faham ya, dia dalam kitab-kitab ada cerita lah. Bab ni jadi kitab apa Maraqil Ubudiyah. Syarah bagi Bazanji, Syekh Nawawi Banten. Dia banyak kak orang-orang. Dia cerita pelik-pelik cari Nawawi Banten. Kita ada syok. Dia buat macam cerita hikayat dia. Syok. Cerita dah pelik-pelik. Sumber lah, bukan tak ada sumber kan. Ulama-ulama ni dia ada kau. Kalam-kalam dia noh. Syekh Nawawi Banten. Kita ada tak tafsir Munir Murah Labib. Orang tak cerita tu, dia cerita tu. Dia pelik tafsiran kan. Ini sedap. Ini kita ada ni. Orang ahli semua ilmu kan. Syekh Nawawi Banten. Ini ke depan, tengok ke depan ni. Ayah pun tak ingat lah kita ni. Siapa dia Ummu Syifa ni? Iaitu yang kata Ummu Syifa tu Ummu Abdurrahman bin Aufin, iaitu ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Pasal apa? Yang menyambut Nabi kita itu adalah Ummu Syifa. Siti Aminah suruh pergi jemput dia. Suruh Ummu Aiman pergi turut tengah malam ni. Kan? Kata nak beranak. Pasal ialah bidan atas segala perempuan yang beranak. Maknanya dia ni kalau kat Mekah beranak tu dialah yang sambut, dan dia bidan yang paling pakar, bidan yang senior kan. Dia orang pakar dalam bidang hal ehwal berkenaan dengan ilmu bidan ni. Sebab itulah Aminah minta supaya yang sambut anak dia ni adalah Ummu Aiman. Cerita dia sentuh berkenaan tu lah. Maka berkata Ummu Syifa, tatkala beranak Aminah akan Nabi SAW, dia pun pergi. Cerita ni dia ringkas. Bila Ummu Aiman pergi rumah dia, abang kata, saya ni dihantar oleh tuan saya nak minta supaya puan ini pergi sambut dia nak beranak ni. Siapa dia? Ummu Aiman tanya. Apa nama Ummu Syifa tanya. Ummu Aiman kata Aminah. Aminah. Dengar Aminah tu tarik kain dia terus. Pasal Aminah ni orang yang paling disegani. Mak Nabi. Perempuan yang paling disegani, yang paling segak, yang paling baik budi pekerti, yang paling dihormati di Mekah pada masa itu. Orang paling terhormat lah. Dengar Aminah ni kalah kan. Kalau kita pukul 3 orang lain nak turut kan. Ni bila sebut Aminah nak beranak, dia tak cakap banyak, pergi terus masuk pergi tu mana dia kata nak beranak tadi ni tu Aminah tu ada dia pergi rabah perut. Bidan ni gagal tengok. Nak beranak dah tak lama dah. Ni dia pun gagal perut untuk bidan dia gagal perut dia boleh tahu anak dia. Allah ni nak kena tahu buka berapa lah apa. Tak kira langsung.
Tak cekak langsung. Kadang-kadang dia tepi balik lah, tak beranak lagi. Sama naik kereta beranak terus mana. Tak pakar langsung. Misi lah ni. Tu bidan dulu aku tengok. Hoi, tak lama dah ni nak beranak dah. Ni Nur Rahman bin Ummu Syifa ni, dia kata waktu Rasulullah diperanakkan, dia kata betul-betul jatuh dalam tangan. Tu dia kata tak kala beranak Aminah akan Nabi SAW dan jatuh Rasulullah itu atas tangan akulah. Dia kata akulah, dua tangan ni lah yang sambut Rasulullah ni. Maka istihal ni apa dia? Erti istihal ni bersuara ya. Bunyi suara, bercakap terus. Yang kata Rasulullah ni, cakap apa? Ni. Maka aku dengar pula akan suara yang berkata rahimakallah. Nabi kata apa? Ni banyak riwayat lah. Ada sebagai riwayat kata Nabi kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada sebahagian riwayat mengatakan Nabi kata alhamdulillah. Tapi dengan riwayat ni masuk dengan ni Nabi keluar tu Nabi berasin peang sekali alhamdulillah. Ummu Syifa kata aku dengar bunyi bergegak di langit, yarhamukallah, malaikat jawab. Ni kata Rasulullah. Berasin alhamdulillah, dengar telinga ni lah kata Ummu Syifa. Nabi sebut sebelah sebiji. Bunyi daripada langit ni berderau, yarhamukallah, bunyi atas ni. Bumi tak dengar dia kata Rasulullah waktu beranak, bunyi langit ni malaikat pakat jawab. Mudah-mudahan Allah merahmati akan kamu hai Muhammad. Inilah Nabi kita, salah seorang daripada 13-14 kanak-kanak yang pernah direkodkan boleh bercakap sewaktu usia masih lagi kecil. Nanti Imam Suyuti pun Imam Subuki pun bukan 13 orang. Nabi kita salah seorang ni ada syair takallama fil mahdi an-nabiy Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wa mudri Jurayj thumma shahidu Yusufu wa tiflu lidhil ukhdudi yarwihi muslimu wa ma syitah fi ahdi fir'aun tifluha wa fil zamanil hadi al-mubarak yakhtimu. Syair sebutan bukan 10 12 orang. Ada tembungan 2 bait lagi syair. Imam Syuyuti, Imam Subuki sebut takallama fil mahdi an-nabiy Muhammad, sudah mampu bertutur dan berbicara seorang kanak-kanak dalam usianya masih lagi budak-budak. Yang pertama an-nabiy Muhammad, itu nabi kita. Wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa, wal Khalil, Nabi Allah Ibrahim, wa Maryam, dan juga Maryam, mak Nabi Musa, anak Nabi Isa. Itu ada cerita-cerita, cerita tu panjang. Kau ni kata apa, kau ni kata apa, jenuh cerita. Itu dia punya syair-syair yang disebut ulama hafiz ni himpun nak beri kita mudah ingat. Buatlah syair. Kita orang Melayu lagi tak hafal syair. Orang dia tak hafal dah. Dia himpun dalam riwayat himpun nak bagi kita tahu bait syair ni 3 bait ni ada lebih kurang 10 orang. 10 orang. Kemudian ulama belakang tambah lagi 4 orang, jadi 14 orang. Nabi Musa pun macam tu. Nabi Allah Nuh pun macam tu. Ada lagi kisah-kisah dia lagi. Dan seorang budak yang berdepan dengan ammah lagi. Dia ada cerita-cerita dalam riwayat tu mengaji kita hadis gitulah. Ada lagi kita tak ada. Kurang 10 orang. Wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wa mubri Jurayj thumma shahidu Yusufu, orang yang melepaskan Jurayj daripada difitnah berzina dengan seorang perempuan. Thumma shahidu Yusufu, kemudian saksi bagi Allah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa tiflu lidhil ukhdudi yarwihi muslimu, dan kanak-kanak pada ashabul ukhdud yarwihi muslimu, yang menyelamatkan iman orang-orang umat zaman tu yang dibunuh oleh raja dengan sebab tak mau beriman, tak mau mengaku raja tu Tuhan. Wa ma syita fi ahdi fir'aun tifluha,
dan anak Fir'aun pada zaman Masyitah. Itu yang ke-9. Wa fil zamanil hadi mubaraku yakhtimu. Zaman Nabi ada seorang budak-budak nama Mubarak Yamamah. Nabi angkat tok tahibah, Nabi kata, man ana ya gulam. Aku ni siapa wahai budak? Dia cakap terus. Annaka Muhammadun qad sa'anu, dia cerita. Siapa yang beriman dengan Muhammad beruntunglah. Habis pada tu tak nak cakap. Sampai Umar Sa'ud dia cakap. Pasal Nabi tanya dah. Man ana ya gulam. Aku ni siapa? Cerita lah hadis ni. Dia panggil Mubarak Yamamah. Nama dia asal Yaman. Mak dia ramai pada Yaman tu. Nak bagi Nabi tahnik. Betul tu orang tu. Dengan dekat Yaman. Bukan mana kereta. Yaman padang pasir. Jalan kaki nak minta tu ya. Cerita bab-bab beranak ni. Habis. Larat lah. Semua dia asjam lah. Tak ni dah sambung pula. Dan berkata Ummu Syifa pula, telah diterang bagiku pada ketika itu akan barang yang antara masjid dan maghrib. Mari kita sambung sekejap ya, kalau. Ummu Syifa kata, aku bangkit tengok luar rumah. Cerah Mekah ni. Belah ni pun cerah, belah ni pun cerah. Nampak, bukan cakap cerah, nampak hak jauh. Aminah kata nampak kusur Syam. Syam nampak. Bukan cakap cerah, kalau bangkit matahari tak nampak kan. Tapi hak ni nampak sampai sana. Allah buka pandangan, nampak sampai Syam. Punya Allah bukan setakat memancarkan cahaya. Yang nampak tu Musyifa. Musyifa nampak, Aminah nampak, apa-apa musyrikin Arab Mekah tak nampak juga. Lepas nampak cerah gitu lah kan. Sebab dia dalam rumah. Dia luar tak nampak, buta perut buat tu. Habis tu. Masa ni Ustaz kira perempuan yang 4 orang kalau turun tu tak ada dah. Lepas naik balik lah. Lepas naik balik lah. Lepas duduk kawai lah. Kan kawai bantu apa tu. Dah beranak Musyifa main sambut apa. Lepas naik balik. Maryam naik balik. Kan. Aisyah pun naik balik. Anak Hurun. Hadiratul Qudusiyah. Apa dia panggil istilah tu. Anak-anak bidadari. Kan. Semua naik balik lah. Naik balik lah. Tinggal hak manusia kan. Malaikat pun nak berkawal langit pun susah kawal Nabi daripada syaitan nak lintah naik. Semua naik balik. Pengawalan. Ini siap kawalan. Kita beranak. Dan ya, lepas tu kita boleh merujuk sendiri ya. Tahu sikit dia. Lebih. Wallahualam menlibah. Dan berkata Ummu Syifa pula telah diterang bagiku. Habis ni anak-anak elok baru teringat Aminah kata Tok Wan dia mana? Tok Wan dia. Tu cari Tok Wan tu. Pergi cari Sa'ad Abdul Muttalib duk tahu nak pergi cari Sa'ad Abdul Muttalib masa tu 100 lah. 100 lebih lah rumah. Abdul Muttalib ni anak ramai 16 orang. Tengok nasab Nabi dia contoh. Isteri ni dah berapa orang, isteri ni dah berapa orang. Macam Abdul Muttalib anak dia apa nama Abbas. Abbas tu ada tun daripada Rasulullah. Pipak Melatan lah. Dah adik ayah dia. Abdul Muttalib ni umur banyak, 120 lebih mati. Dia duduk dengan Tok Wan Sa'ad tu. Sebelum wafat Abdul Muttalib tu dia waris wasiat dekat Abu Talib tu. Duduk dengan Tok Wan besar. Duduk dengan mak lagi Sa'ad. Sa'ad sikit, Aminah meninggal, duduk dengan Tok Wan. Duduk Tok Wan Sa'ad meninggal, duduk Abu Talib tak dah. Abu Talib lama sikit lah. Sampai dia nikah dengan Khadijah. Abu Talib ni susah. Anak 10 orang susah. Susah. Pakat dengan pak menakan dia Sayyidina Hamzah. Kata sesian kat Abu Talib anak ramai susah. Mari kita ambil seorang-seorang. Ambil seorang satu belah. Nabi ambil Sayyidina Ali belah. Buat anak dekat. Hamzah ambil seorang. Ambil apa? Ja'far bin Abi Talib. Tu cerita sejarah kan. Hamzah ambil Ja'far. Nabi ambil Ali. Nak ringan beban Abu Talib sikit. Kita sirah lah, sirah. Kita sirah. Sirah pun lama jadi tengok.
Guru cerita tu kita ingat-ingat sikit. Kita nak baca tak ingat. Habis orang tu lah. Ingat. Wallahu a'lam. Ya, mau rehat sat. Dia awal-awal kali pederah. Itu kita janji boleh share. Lepas tak tahu, lepas tak ada zuk lah baca kitab Rasulullah. Boleh saja ni. Oh, dah hadis. Orang Suyuti kutip habis. Hujah-hujah. Kalam-kalam sahabat tu. Takkan sahabat pemurung lagu kita. Macam mana ni? Anas bin Malik. Tak tahu ni. Nabi Ibn Abbas kan. Dari riwayat Rawahu Ibn Abbas. Ada sahabat Nabi kan muka lagu kita tak pemurung. Pati pak ni. Tak tahu sini. Ringkas dia pun bahasa dia. Banyak nak dia buat isi penting. Sirah lah. Sirah ringkas. Paling ringkas lah. Antara sirah yang paling ringkas. Tak jauhi. Bawa ni nakal lagi tak lain. Cerita kan. Batang tu cerita ni. Tidak lain. Nabi kita pasak tak rapi kot. Sangat orang tengok. Kitab ni nak baca ni. Lepas 3 jilid dulu tu dia duduk bijak. Bila nak habis? Lepas kan tanya tu, bila nak habis? Tak ada baca, kita tanya lah bila nak habis. Kalau ambil nipis ni, lepas tengok, tak lama kot. Semangat sikit kan, lemah tu. Tahu tak tempat tu. Ni tanya bila nak khatam. Ada juz semua. Panjang dia kutip habis dulu. Panjang Izzuddin kalau baca lah. Hasyah sekok dah tak tinggal. Lambat habis semua ngaji. Dia baca kan dari semua tapi saya api gitu-gitu. Lepas tu rumah dah terbakar tu. Kita selok mengayak tu sampai ni. Aduh, mawahid la dunia kan sama kan. Dia kutip habis tu. Panjang Rajin sungguh ya. Dia kata ulama sekarang kita tinggal. Dia kutip biasa, jumpa lah poin apa ilmu apa semua dia hurai. Dia tak ingat sungguh pasal. Jumpa pula syair Rabi'ah apa pupak sebut ni saya duk tengok panjang. Dia ingat sungguh. Payah jumpa. Dia kan telah kita pipi. Itu main lah. Sah. Dia cari kita ada tahu mana. Dia buka-buka tahu lah. Kita baca. Semua lu. Kita nak baca. Dia baca hang tak apa. Alat ni. Tak ada apa. Piah tu sampai Fatihah dia. Pupak. Dia ingat sungguh panjang. Ni kitab mana panjang ni? Kita pergi cari apa nama Bazlul Majhud. Abu Daud syarah. Ada tentu ada. Ingat. Kita heran tengok tak apa. Tak boleh dalam itu. Tak ada bulan itu ya. Sayang tak teringat ni. Panjang ni ngaji sedap tapi lambat habis. Dia hasyah semua dia kutip habis tu. Kalau baca syarah dia kutip habis dalam tu. Sekok tak dengar. Puas ngaji memang puas tapi lambat ya amat. Sedapnya ilmu. Bawa tak ada film mah. Nah ada api saya gitu. Lah pakai. Cepat kan? Malah syok. Malah cepat. Saya servis kulit seminggu. Mana? Seminggu, 4 minggu khatam servis jalan lain. Ya Allah. Yudhahul manasik 2 jilid Nawawi. Bab haji saya mengaji 4 hari lah. Dia kuat dia minta popak duk kata dalam perut nak faham guru mana ni. Tapi habis ngaji kita buka tengok boleh faham. Kata berkat sungguh ilmu dia. Dah memang tasik dengan qiraat lah apa kan. Elok kita buka tengok terbit balik
Boleh nampak lah sikit-sikit kan cara bodoh-bodoh kita. Kata pelik nama pun. Dia baca laju dekat. Dekat. Tak boleh kan. Duk tengok rujuk ayat tu. Ni perbik babak lah. Boleh faham. Cakap lah. Passion lah apa. Bila dia tanya saya Syama'in ngaji lama lah. Dah banyak tahun dah. Dia kata saya ngaji sehari. Dia ngaji sehari lah. Ngaji kat panjang sekat. Betul terbakar kan. Saya pergi perhabis kat Maulana Husin sehari lah. Saya macam perak. Habis sehari. Tengah daripada panjang tu habis sehari. Dah baca berapa tahun dah tak habis. Nuk pusing ni bagi lambat habis. Ada dia kata berkat ilmu tutup guru. Lepaklah berkat kita tumpang. Pelik dah dalam fikir balik kan. Aku ni bodoh. Ngaji pun benar. Macam faham juga sikit-sikit. Berkat sungguh kata ilmu ni. Fikir ni tak nampak. Cerdik dah pak. Kita lembat ni. Lambat. Fikir ni. Nampak lekatnya. Lekat apa? Lekat apa? Lekat tak boleh pi bukan lekat masuk. Aduh, ngaji lah. Tolong tutup guru.